A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Sallallahu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dihormati Tuan Imam Jabatan Kuasa Surau dan seterusnya, kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertamanya kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dan izinnya pada malam yang berbahagia ini diberikan kesempatan dan ruang untuk kita sama-sama bertemu buat kali pertamanya di sini. Perhati siapa yang hadir dalam majlis membesarkan Allah Ta'ala ni. Lepas habis majlis, kita mengajak Allah Ta'ala, dia bagi tahu, dia report nama orang-orang. Kalau bagi tadi nama kita apa. Dia kata, ya Allah Tuhan itu, orang yang bernama sekian datang kepada majlis besar bersama dengan Tuhan. Allah berfirman, mereka aku ampuni, mereka aku rahmati. Benda terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Cerita seperti itu. Dalam satu kisah, seorang sahabat Nabi itu balik kebun. Balik kebun dengan pakaian dia tak robot selesai, buku dan sebagainya. Tak jumpa kawan dia. Tak jumpa kawan dia di rumah kawan dia. Tanya isteri dia, tak jumpa orang saudara dia. Tak ada dia rumah dia. Tapi bukan niat asal dia nak menuntut ilmu, nak jumpa kawan dia. Adakah dia juga orang yang kamu rahmati, dia juga orang yang kamu ampuni? Allah berfirman, dia juga aku rahmati, dia juga aku ampuni. Jadi tak apa, tidur-tidur lah. Tak ada hal, dapat pahala juga. Kan? Tak ada hal. Dan dalam kita menghadiri majlis ilmu ni, banyak kelebihan yang telah diceritakan oleh Rasulullah SAW pada kita. Yang mana Nabi SAW bersabda, Nabi berkata, yang maksud dia, barang siapa belajar satu bab ilmu kerana nak membesarkan Allah Ta'ala, itu niat dia, pahalanya lebih baik daripada dia melaksanakan ibadah solat sunat 100 rakaat. Maknanya kita duduk dalam satu majlis ilmu ni tak lama, sekejap je, setengah jam, mungkin paling lama pun sejam. Duduk saja sampai tertidur dia cuma. Khusyuk sangat. Yang itu lebih baik daripada mengerjakan solat sunat 100 rakaat. Kita semayang sunat tarawih 20 rakaat pun orang Perak kata tumpah. Kan tumpah. Itu pun dia pilih imam tengok gear mana. Lepas tu dia tengok pula mana masjid atau mana surau buat 8. Dia ambil 8, dia tak ambil 20. Macam-macam lah alasan keluar. Oh, Nabi buat 8 lah, tak buat 20 lah. Macam-macam alasan keluar. Padahal kawan tu malah saja buat alasannya tu. Nak pergi ke 20 tak larat. Tapi duduk dalam majlis ilmu, kita duduk saja, tak buat apa pun. Dengar saja. Dapat pahala lebih baik daripada melaksanakan solat sunat 100 rakaat. Dan apabila kita nak menuntut ilmu ni, dia kena ada kesungguhan. Yang pertama sekali kena ikhlas. Nak belajar bukan kerana benda lain. Kalau kita belajar tu ada niat nak lain, ada niat lain. Nak belajar sebab apa? Nak bermegah-megah dengan ilmu yang dia ada. Yang ini Allah tolak. Nak belajar pun dia pilih guru. Kalau dia dapat guru yang masyhur, dia pun nak belajar. Guru yang tak masyhur, dia tak nak belajar. Sebab apa? Tak glamour. Itu niat dia, Allah tolak.
Nak belajar ni kena ikhlas. Tak kira lah siapa guru kita, kita kena kata letakkan ego tu di sebelah. Sebab kalau apa? Kalau ikhlas tu tak ada, ego tu pula ada dalam diri kita, ilmu tu susah kita nak terima. Sebagai contoh, seorang isteri nak nasihat suami. Isteri tu betul dah nasihat. Suami ni ego dia punya pasal tak nak dengar, walaupun kita tahu nasihat isteri tu betul. Kan? Kau tahu apa? Bebel je tahu, aku tahulah aku orang lelaki. Padahal sebab ego kita menafikan perkara tu. Ego kita jadi penghalang. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun 'ala kulli muslim, diwajibkan bagi setiap individu muslim untuk menuntut ilmu. Ini tahu dah, masyhur dah hadis ni. Tapi dalam istilah ilmu apa yang dikatakan wajib tu? Nak kena tahu juga. Bila kata kita ni orang Islam saja, mengucap saja 2 kalimah syahadah, ada 3 cabang ilmu wajib kita belajar. Tak kiralah kita ni ustaz ke, tak kiralah kita ni engineer ke, petani ke, bila kata kita ni Islam saja, 3 ilmu ni wajib kita belajar. Apa ilmu yang wajib kita belajar? Yang pertama adalah ilmu akidah. Wajib kita belajar. Apa itu ilmu akidah? Ilmu kita nak mengenal Allah Ta'ala dan Rasul dia. Nak mengenal af'al dia, sifat-sifat dia, perbuatan dia. Sebab apa kita kena kenal Allah? Bila kita kenal Allah, kita kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru datang khauf dalam diri kita kepada Allah Ta'ala, datang rasa takut kita kepada Allah Ta'ala, baru datang rasa cinta kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru datang rasa sayang kita kepada agama kita sendiri. Bila kita tak kenal Allah Ta'ala, yang itu tak ada rasa takut, jadi kita akan buat maksiat dengan sewenang-wenang. Kita akan tinggalkan perintah Allah dengan sewenang-wenang sebab kita tak kenal siapa Allah Ta'ala. Sebagai contoh, kalau manusia kita ni kenal, katakanlah Agong nak datang ke surau ni, kalang kabut habis datang kuasa masjid. Daripada pengusi sampai ke bawah-bawah sampai Tok Siap, semua kalang kabut. Hari Sultan nak datang, Agong nak datang, setrika baju terbaik sebaik mungkin, sampai spender-spender pun setrika. Sebab apa? Tahu siapa nak datang. Takut yang nak datang tu orang besar. Tapi kalau orang kenal Allah Ta'ala, dia akan datang takut tu, jadi dia akan membuat segala perbuatan yang baik dan akan tinggal segala perbuatan yang maksiat bila dia kenal Allah Ta'ala. Yang kedua yang wajib kita belajar lepas kita kenal Allah Ta'ala ni, macam mana nak dekatkan diri kita pada Allah Ta'ala. Kita kena belajar dengan ilmu yang bab yang kedua yang dinamakan sebagai ilmu syariah ataupun ilmu fiqh, yang berkaitan hukum hakam. Yang dalam ni diceritakan bagi kitab solat, yang fardu ain tu, adanya kitab taharah, kitab bersuci, ada kitab saum, kitab puasa, ada fiqh sunnah, macam-macam lah dalam tu. Yang wajib termasuk fiqh jenayah, yang wajib kita belajar. Kat Malaysia ni disusah sikit bila masuk fiqh jenayah, dia orang kata politik tu. Cakap fiqh jenayah pasal apa dalam tu? Cerita hudud, cerita kisah. Sedangkan ilmu ni kita wajib belajar. Bila kita tak belajar, kita tak tahu kewajipan dia, tak tahu macam mana nak selesaikan masalah manusia. Tuan-tuan kena ingat, Allah ciptakan manusia, dia tahu macam mana nak selesaikan masalah manusia. Kalau kita buat kereta, ada buku panduan. Kalau kereta tu nama dia Wira contoh, okey, dah ketinggalan Ezora lah, baru sikit. Bila kita beli Ezora tu, ada buku panduan dia. Setiap berapa kilometer kena hantar servis. Kalau lewat, kereta tu boleh kurang jangka hayat dia. Kalau kereta tu masuk petrol, tak boleh masuk diesel. Masuk diesel dia lingkup. Kena ikut aturan dia. Nak modify lah. Tapi jangan lebih daripada kemampuan dia. Bila lebih kemampuan, nampak cantik, lebih laju, tapi cepat lingkup dia. Macam tu juga dengan manusia. Jangan diubah-ubah. Jangan diubah-ubah. Kita orang kata bila Allah yang ciptakan kita, Allah tahu macam mana nak selesai masalah kita. Macam tu juga bila kita cipta kereta, buat kereta, kita tahu macam mana nak selamatkan kereta tu boleh guna lama macam mana cara dia. Bagi tahu cara. Macam tu juga dengan manusia. Allah turunkan Al-Quran sebagai buku panduan kita. Kita rujuk